Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna ma rasyada umurina wa a'izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita dapat lagi berjumpa di alam maya ini bagi tujuan tak lain tak bukan untuk mengulang kaji pelajaran yang meneruskan pembelajaran akhlak tahun 5. InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk pelajaran yang keempat, sifat mahmudah yang kedua, iaitu sabar. Jadi sebelum itu, apa khabar semua anak-anak murid? Saya doakan semua anak-anak murid SRA Sungai Serdang dan sesiapa sahaja yang melihat video ini dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga yang tercinta, insya-Allah. Jadi kita terus masuk kepada tajuk hari ini, ya. Boleh rujuk dalam buku teks Akhlak tahun 5, muka surat 22, tajuk sifat mahmudah yang kedua, iaitu sabar. Tajuk sabar ini ada 5 tajuk kecil, ya, yang kamu kena tahu. Yang pertama, apa itu sabar? Apa pengertian sabar? Yang kedua, dalil sabar. Yang ketiga, cara-cara untuk seseorang itu bersifat sabar. Yang keempat, fadilat bersifat sabar, ya, apa yang kamu akan dapat kebaikan apabila seseorang itu bersifat sabar. Dan yang kelima, akibat apabila tidak ada sifat sabar. Jadi kita terus masuk kepada tajuk kecil yang pertama, iaitu apakah pengertian sabar. Boleh lihat dalam buku teks Akhlak tahun 5, muka surat 22. InsyaAllah sama-sama kita baca. Pengertian sabar ialah menahan diri daripada berkeluh kesah terhadap musibah yang menimpa. Kita ulang lagi sekali. Sabar ialah menahan diri daripada berkeluh kesah terhadap musibah yang menimpa, ya. Berkeluh kesah, ya, maksudnya mengeluh, jangan mengeluh sangat. Mengeluh menunjukkan atau melahirkan rasa sedih kerana kesusahan, ya. Apapun yang berlaku terhadap kita, seperti musibah, dugaan, ujian, ataupun gagal atau tidak cemerlang dalam peperiksaan, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala mesti sentiasa sabar. InsyaAllah Allah akan beri yang lebih baik pada masa akan datang. Kita terus masuk kepada tajuk kecil yang kedua, iaitu dalil sabar, ya, daripada di dalam Al-Quran, daripada surah Az-Zumar ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira, ya. Allah dah jamin dah, ya, kepada hamba-Nya, kepada kita, orang yang sabar ini dapat pahala yang banyak, tidak terkira. Untung kan orang yang bersabar ni, senang nak dapatkan pahala. Seterusnya tajuk kecil yang ketiga, cara-cara untuk mendapatkan sifat sabar. Di dalam buku teks muka surat 23, ya, ada 4 cara untuk mendapatkan sifat sabar dalam hati. Yang pertama, meyakini segala qada dan qadar yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sebagai hamba Allah kena yakin bahawa Allah yang menentukan segalanya. Musibah yang Allah turunkan kepada kita adalah untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, sentiasa tenang dalam setiap keadaan. Tidak rasa gembira dengan apa yang diperoleh dan tidak rasa sedih sangat ataupun tidak rasa duka cita sangat dengan apa yang hilang. Kena sentiasa tenang sebab Allah tahu kita mampu menghadapi musibah itu. Ya, Allah tidak akan menguji kita lebih daripada kemampuan kita. Cara yang ketiga untuk ada sifat sabar dalam diri, elakkan diri daripada berputus asa. Ya, putus asa ni ialah maksudnya satu sikap atau perbuatan seseorang itu yang menganggap dirinya telah gagal dalam menghasilkan sesuatu harapan atau cita-cita. Kemudian dia tak nak lagi berusaha buat kali kedua, ketiga ataupun seterusnya sehingga berjaya. Itu maksud putus asa. Cara yang keempat, sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, melafazkan ataupun menyebut kalimah Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Insyaallah untuk ada sifat sabar dalam hati, banyakkanlah beristighfar. Seterusnya tajuk kecil yang keempat, fadilat bersabar. Apabila apa yang kamu akan dapat, kebaikan yang kamu akan dapat apabila ada sifat sabar di dalam hati, di dalam diri kamu. Di dalam buku teks muka surat 24 ada 4 fadilat bersabar. Yang pertama, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasul sayang kepada orang yang sabar ni. Fadilat kedua, dapat meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila iman kita mantap, kuat, kita tidak akan lagi rasa ataupun suka untuk melakukan dosa atau maksiat. Ketiga, dikasihi oleh ibu bapa, guru dan masyarakat. Dan fadilat yang keempat, kebaikan keempat, apabila ada sifat sabar dalam diri, mendapat kejayaan hidup di dunia dan di akhirat. Contohnya kejayaan hidup di dunia ni seperti cemerlang dalam peperiksaan, dapat kebahagiaan dalam keluarga dan sebagainya. Berjaya di akhirat tak lain tak bukan dapat masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu, tajuk kecil yang kelima, akibat tidak sabar. Buku teks Akhlak tahun 5, muka surat 24, ada 4 akibat tidak sabar. Yang pertama, tidak dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, tidak dikasihi oleh ibu bapa, guru dan masyarakat. Akibat ketiga, hidup sentiasa resah, gelisah, hidup tidak tenang. Terus memberontak bila diuji dengan musibah, rasa nak marah aja dengan semua orang dan sebagainya. Akibat tidak sabar yang keempat, berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak nak lagi buat kebaikan kepada Allah. Maksud berputus asa ni, seseorang itu dia mungkin tidak bersungguh-sungguh waktu melakukan ibadat. Itulah akibat kita apabila kita tidak ada sifat sabar dalam hati ini. Jadi sebelum Ustaz mengakhiri tajuk pada hari ini, iaitu sifat mahmudah yang kedua, Akhlak tahun 5, ialah sifat sabar. Tahukah anda sesungguhnya sifat sabar itu sebahagian daripada iman? Murid-murid kena tahu yang mana sifat sabar itu sangat penting kepada diri kita. Lagi-lagi ketika kita jauh daripada Al-Quran dan As-Sunnah. InsyaAllah bila kita sentiasa sabar, diri kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun besar kesalahan kawan itu, kita buat pada kita, cubalah berusaha bersabar untuk memaafkan kawan itu. Sangat banyak pahalanya
Rasulullah SAW pun ada mengajarkan kepada kita bahawa tentang akhlak yang mulia, tinggi darjatnya apabila seseorang itu membalas kebaikan kepada orang itu walaupun kejahatan yang kita dapat, ya. Sebab itulah kita sebagai hamba Allah kena mengamalkan segera memaafkan kesalahan orang lain terhadap kita. Jadi setakat ini sahaja video sifat sabar untuk hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.